Masalah berbudi pada orang dengan sedikit, tidak usah segan. Ni pula dia nak abang. Satu tajuk yang cukup bagus. Apa tuan-tuan? Dia kata, kita kalau nak memberi, jangan duk ingat sikit tak payah bagi. Jangan. Dan kadang-kadang kita, nak bagi pun takat-takat RM1, RM2, takat-takat RM5 ni, tak payah dia apa, tak payah bagi. Jangan. Dia kata, sikit kah, banyak kah, belajar bagi. Okey? Pasal apa? Ni dia nak beritahu kat kita. Dan tak usahlah kita takut dengan memberi sedikit. Jangan kata apa sesuatu yang hendak diberi ataupun disedekahkan ataupun mau dihadiahkan, jangan kata alang kepalang. Jangan duk ingat Allah takat nak bagi RM5 buat apa. Jangan. Kan orang duk minta derma. Macam zaman lah ni orang duk minta derma. Yang geng mahat tahfiz, cara mahat tahfiz, hak cara nak buat masjid, dengan cara sekolah, macam-macam. Orang duk minta derma. Kita tak boleh nak bagi RM1,000, kita tak boleh nak bagi RM100, kita tak boleh nak bagi RM10, kita boleh takat RM1. RM1 pun bagi. Kalau ada 1,000 orang, semua pakat bagi RM1, dah RM1,000. Tapi kalau orang tak mampu nak bagi, dia hanya mampu takat RM1 tapi segan nak bagi RM1, segan, tak bagi 1,000 orang, semua pakat segan, tak dapat apa. Nampak tak? Itu yang kata berat sama di pikul, ringan sama di jinjing. Jinjing ni macam mana jinjing? Bagi cikgu bahasa Malaysia tanya itu. Pikul dengan jinjing. Kita tak boleh nak buat table, kita bawa angan tangan. Macam mana pun, kita kena ada contribution. Kita kena ada sumbangan dalam kebaikan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kerana budi yang sedikit, ataupun bagi yang sedikit, ataupun tolong yang sedikit, boleh jadi besar pahala di sisi Allah. Itu dia. Sikit ni, tiba-tiba akhirat esok, besar pahala dia. Saya dia nanti cerita. Kerana budi yang sedikit dan yang seumpama itu boleh jadi tidak membawa kepada riak dan sum'ah. Setidak-tidaknya dia kata, bila kita bagi sikit, kita tak riak, kita tak sum'ah. Berbanding dengan sesetengah, bukan semua. Sesetengah orang yang bagi banyak, riak dengan sum'ah. Bila orang main minta derma, dia bagi 1,000. Lepas tu, sebulan dia dua abang kawan. Dia kata hari itu apa? Dia kata mahat tahfiz apa nama? Dua apa nama? Dia kata yang mana satu? Tu hak di apa nama? Oh, dia pun sebut nama apa? Okey. Saya bagi 1,000 lah, tak boleh nak bagi banyak. Ayat tu nada suara tu rendah, tapi dalam dada meletup bum. Saya dia kata tak boleh nak bagi banyak, bagi 1,000 lah. 1,000 sajalah. Apa tu? Itu dia panggil sum'ah. Sum'ah maksud dia apa? Dia habaq kebaikan dia buat, nak bagi orang dengar. Riak maksud dia apa? Buat, nak bagi orang tengok. Dengan kerana dia bagi banyak, dia pergi jadi riak, dia pergi jadi sum'ah. Rugi juga dia ni. Berbanding dengan orang bagi sikit. Dia bagi RM10, dia nak bagi orang pun segan. Dia selamat daripada riak dan sum'ah. Maka pada ketika itu, kadang-kadang memberi sedikit itu lebih besar pahala di sisi Allah. Tuan-tuan nampak tak apa yang Syekh Marbawi nak abang? Yes, yang tu benda yang dia nak abang. Bahkan, dia kata suka menyembunyikan dia daripada pengetahuan orang. Bila dia benda dia bagi sikit, dia tak mau abang ke orang. Tak abang tu bagus. Begitu. Baik. Dia kata dan tak mau disebut-sebut kerana sedikit dan juga alang kepalangnya. Dia orang sebut pun tak mau. Pasal apa? Pasal dia rasa dia bagi sikit. Maka hilang ia dan hilang pada ingatan dia akan ingatan orang-orang terhadap dirinya. Dia tak mengharapkan orang puji dia bila dia buat benda tu sikit. Tetapi tidak terhapus pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia buat sikit, pahala dia ada. Bersalahan budi yang banyak, dia kata. Maka iaitu boleh membawa kepada riak. Bila buat benda besar, dia jadi riak. Dan mau menyebut-nyebut dan juga tidak mau lupa kebaikannya itu. Duk sebut dia tolong orang ni 5 tahun dah. Orang duk dengar tu. Tolong sekali lah. Tapi 5 tahun dah dia sebut. Dia kata saya saja bagi 10,000 tu ni. Dia kata bila Haji bagi tu? Bila? Dia kata aku tak silap 2005 lu kot. Tu dia lamanya. Haji duk sebut lagi. Kata ada. Nampak tuan? Pasal apa? Pasal dia rasa dia bagi besar 10,000. Maka dia ulang sebut. Ulang sebut tu menghakis pahala dia.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata dengan sebab itu boleh berkurangan pahala dia kerana dia ulang sebut tu, dan hilang, dan boleh jadi hilang sama sekali apabila kamu bermegah dengan kebaikan kamu itu, dan boleh jadi kamu sakiti orang yang kamu berbuat baik dengan banyak kepadanya. Kadang bila kita terlampau duk mengungkit kebaikan kita buat, orang yang terima kebaikan kita tu rasa macam dia macam kena hina, kita menyakiti dia. Ini dia kata, dengan kerana itu jangan seorang itu alang kepalang budi ataupun pertolongan kebajikan yang sedikit. Dengan kerana itu kita tak boleh buat banyak, kita buat sikit. Sikit kadang-kadang lebih baik kerana kita tidak riak dan tidak sum'ah. Demikian itulah disuruh Nabi SAW, seperti hadis At-Tirmizi, kata dia an Abi Zar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahqiranna ahadukum syai'an minal ma'ruf. Diriwayatkan kepada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan pandang sedikit ataupun pandang alang kepalang seseorang daripada sekalian kamu daripada satu-satu kebaikan. Orang buat kebaikan jangan kita pandang rendah. Ada satu orang dia ambil satu bahagian di masjid ni, apa dia tuan-tuan? Dia ambil bahagian cuci toilet. Bahagian yang kebanyakan orang tak mau. Dia ambil bahagian tu, dia pun tak minta izin dekat pengurusi masjid, dekat tu imam, dekat AJK apa semua. Dia kira dia buat padan dengan Tuhan tengok aja. Saya dulu duduk di Nimbung Tebal. Kami punya chief ADO masa tu. Chief ADO di pejabat daerah seberang Perai Selatan masa tu. Orang sini. Orang ayak hitam Kedah ni. Dia jadi chief ADO tanah di sana. Manusia cukup bagus dia ni. Kami ada satu surau di taman saya duduk tu, ada satu surau. Tuan-tuan, maghrib pukul 6.45 dia pergi. Chief ADO tuan-tuan. Tuan-tuan mau tahu dulu orang putih hajak kita apa? Orang putih hajak kita kalau DO, kalau OCPD panggil apa? Panggil tuan. Orang putih hajak kita apa? Letak OCPD dengan DO kuartus atas bukit tu. Sekali-sekali DO dengan OCPD turun mai ni macam dewa bukit seguntang mai ni. Tapi mai zaman dok kemudian lah ni tuan-tuan, Allahu Akbar. Setiap usaha kajian negeri boleh mai semayang jemaah sama di masjid. Dia dah jadi lain dah. Training yang orang putih dah semakin, dia dah pupus dah, tak ada dah. Tapi dulu jangan. Tahun 70-an, tahun awal 80-an dulu memang macam tu. Jadi sahabat kita ni Chief ADO, nombor 2, bawah pada DO sikit saja, Chief ADO. Turun kampung ni, JKK ni kira tak tahu nak abang. Kalau musim derian, kereta dia tu jadi macam speedboat balik. Dia pun bubuh derian sampai terangkat enjin depan tu. Tuan mai. Dia tu sendiri. Tu nak abangnya. Ni yang kata orang ayak hitam Kedah ni. Dia tu sendiri. 6.45 dia nanti pergi sampai parking kereta. Seorang dia, orang lain tak pergi, orang lain dekat nak azan lagi baru pergi. Dia pergi cuci toilet ni. Dia cuci, bagi bersih apa semua, sembuang ayam, apa-apa semua. Dia beli tu apa, macam ubat gegat apa semua tu dia bubuh, wangi. Orang tak tahu sebab tengok bagus HJK hak baru lantik ni jaga kebersihan bagi. Lembu punya susu Mr. Sapi dapat nama. Rupanya Chief ADO yang pergi buat. Sehinggalah kemudian orang pakat duk sembang bercakap baru tahu rupanya Chief ADO yang buat benda tu. Masya Allah tuan-tuan. Jatuh tak standard dia? Tak tuan-tuan. Lagi orang respect dekat dia. Lagi orang respect dekat orang macam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu sebab dalam hadis Nabi SAW bagi tahu macam ni. Dia kata, budi yang sedikit itu dapat misal pada kisah ini. Ini cerita orang buat baik, buat budi ni. Cuba tengok dia kata satu kisah. Iaitu satu masa satu orang daripada isteri Nabi SAW. Nama dia Aisyah radhiyallahu anha. Telah mengunjukkan kepada satu budak akan satu biji buah anggur yang ni ainab. Ainab ni bahasa Arab. Aisyah ni satu hari dia bagi anggur sebiji aja dekat satu budak. Di dalam itu dinampak oleh satu laki-laki lain akan perbuatan Aisyah itu. Aisyah bagi ainab, bagi anggur sebiji dekat satu budak. Maka berkata orang yang tengok ni kepada Aisyah, dia kata, ya Aisyah, amboi, dia kata, sedikit sungguh engkau beri kepada budak itu. Lah, dia kata bagi sebiji anggur. Nampak? Maksud dia apa?
dia memandang rendah kepada pemberian yang sedikit. Alah, hang bagi anggur sebiji aja, dia kata. Apalah anggur sebiji itu? Bukankah alang kepalang sahaja? Baik tak usah. Dia kata kalau takkan nak bagi anggur sebiji, usah bagi ya. Apalah rasanya sebiji anggur itu? Jikalau sebiji korma ataupun sesuap roti adalah lebih besar daripadanya. Dia kata kalau bagi korma sebiji at least something. Hang bagi anggur sebiji, lekat celah gigi saja. Maka dia kata kalaulah bagi roti satu suap roti dan bagi korma sebiji, walaupun okey daripada anggur, tetapi tidak orang buat kerana itu pemberian yang tidak sepatutnya. Kalau bagi korma sebiji pun tak patut, ni kau pula bagi anggur saja sebiji. Maksud dia apa? Dia ni sudah memandang rendah kepada pemberian Aisyah radhiyallahu anha. Macam tu. Bila didengar oleh Aisyah akan kata laki-laki yang demikian itu, lalu dijawabnya dengan segera. Aisyah bila dengar, dia jawab. Dia kata cukup dengan akal dan nakal. Aisyah punya jawapan ni bijak. Sampai patah lidah laki-laki itu. Maksudnya apa? Dalam bahasa hari ini, dia kata jam. Jam ni maksud apa? Maksud dia jam. Tak boleh cakap apa? Jam. Tiada boleh berkata apa-apa lagi. Iaitu kata Aisyah, wahai laki-laki, cuba engkau beri kira kepada aku sebiji buah anggur. Ada berapa banyak ekor semut berat sebiji anggur itu? Jawapan Aisyah ni sekali dengan pakai hakai. Dalam sebiji anggur tu, berat anggur tu berapa gram sebiji anggur. Kalau dikira semut dia ada berapa ekor nak dapat berat biji anggur sebiji itu. Semut pergi timbang lagi tak bergerak tu bubuh sampai satu sarang pergi bubuh pun baru dia kata cuba hang pergi cari semut mai timbang. Dia kata berapa ekor semut boleh dapat nak dapat berat sebiji anggur yang aku bagi ni. Aisyah jawab macam tu. Tentu banyak ekor semut. Aisyah kata boleh jadi beribu-ribu ekor semut baru nak jadi setimbangan dengan anggur yang aku bagi ni. Aisyah kata apa? Bukankah Allah ada sebut dalam Quran, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Bukankah Quran ada sebut? Quran kata apa? Maka siapa buat satu kebajikan sebesar satu zarah. Satu zarah ni seekor semut. Siapa buat satu kebaikan, satu kebajikan, kebajikan tu Allah kecil tet, besar seekor semut aja, nescaya yarah. Yarah ni maksud apa? Dilihat Allah. Hang buat satu benda kecil aja, Quran kata apa? Tuhan tengok. Apa dia ni benda kecil ni, apa dia tuan-tuan? Senyum. Senyum ni benda kecil aja. Itu kebaikan di sisi Allah. Kan sampai mereka buat cerita, mereka kata senyum itu sedekah. Jadi kalau tabung masjid mai, kita tak ada duit, senyum dia kat tabung tu. Sama dengan kita bagi sedekah. Ini kurang asam ni kan. Dia nak bagi sedekah senyum tu masuk dalam tabung. Tapi maksud dia apa? Dia nak abang senyum itu dinilai oleh Allah sebagai satu kebaikan. Begitu. Baik, dia kata ambil anggur tak sebelah, ambil semut. Agak-agak berapa ekor semut nanti ada di sana. Tentu Aisyah kata boleh pergi sampai beribu ekor semut baru nak jadi sama berat dengan sebiji anggur. Sedangkan Allah kata dalam Quran apa dia? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa buat kebaikan walaupun besar zarah, besar semut, Tuhan tengok dan Tuhan bagi pahala. Dia kata dan akan dibalas dia dengan kebaikan dan nikmat di hari akhirat esok. Maka aku sekarang, kata Aisyah, aku buat berganda-ganda lebih berat daripada zarah, daripada semut itu, dengan memberi sebiji anggur ni, kerana menjunjung sebagaimana firman Allah tadi. Dia kata jangan pandang rendah apa yang aku buat. Yang aku buat ni Quran suruh buat ringan pada tu, aku buat ni pun kira okey. Dan di sebalik itu apa dia? Memang di rumah isteri-isteri Nabi ni apa dia? Tak ada benda nak bagi. Aisyah biasa nak buka puasa, korma tu lah dia nak buka puasa dengan Nabi. Tiba-tiba mai satu perempuan dukung anak, dia bagi korma dekat perempuan tu. Dia koyak doa, bagi ke untuk sebelah, tinggal sebelah abuan dia buka puasa. Nak habaknya apa tuan-tuan? Nabi bukan orang macam kita hari ni. Bukan tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tidaklah syarak kita suruh berhenti daripada buat kebajikan. Jikalau sedikit sekalipun, jangan pandang sedikit. Hanya betulkan niat kerana Allah. Yang penting kita mampu banyak tu,
kita bagi banyak tu. Muslimin dan muslimat. Sekiranya sama ada kebajikan itu, berbudi sedikit ataupun banyak, tak kira. Masalah dia kata jumpa orang dengan muka manis, senyum pun itu satu kebajikan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, wa illam yajid falyalqa akhahu biwajhin talq. Dia kata, dan jika tiada mendapat seseorang itu akan kebajikan, tak dapat nak berbudi, nak buat apa-apa kebajikan, kerana tak ada apa yang mau diperbudikan dan diberi. Tak ada apa nak bagi, tak ada sungguh misalnya. Maka hendaklah berjumpa saudaramu dengan muka yang manis. Kalau sampai tak ada apa nak bagi, senyum kat dia pun cukup. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Seperti mana satu orang datang minta sedekah ataupun minta tolong apa-apa kepada kamu, maka tidak padamu barang yang hendak diberi sedekah kepadanya. Kita tak ada apa nak bagi, kita pun susah juga. Ataupun tidak upaya kamu nak menolongnya, kita tak upaya nak tolong dia. Maka berjumpa dengan orang yang minta sedekah dan orang yang minta tolong itu dengan muka yang manis dan dengan kata-kata yang manis, seperti kata kepada dia marhaban. Maksudnya apa? Mai, ahlan wa sahlan, mai, panggil dia. Bagi ayak dia minum ke apakah. Tanya dia apa khabar tuan, apa macam kesihatan tuan, dan doakan baginya. Bagus tu. Kita dulu apa dia? Bila mai, kita panggil anak-anak semua masuk dalam rumah. Cepat-cepat masuk. Assalamualaikum mai. Kita kata. Dulu kan orang dulu. Dia kata Assalamualaikum. Salam ma'alaikum. Sebut pun tak betul dah. Dia tu salam ma'alaikum mai. Masuk dalam rumah. Salam ma'alaikum mai. Anak dia teriak. Dia kata apa? Teriak lagi. Mak bagi kat salam ma'alaikum. Perkataan tu, salam ma'alaikum tu merujuk kepada apa tuan-tuan? Orang minta sedekah. Kecil-kecil kita sudah tanam dalam kepala anak kita. Orang minta sedekah ni semua leceh punya geng. Assalamualaikum ni hang teriak mak bagi kat Assalamualaikum. Nampak tuan-tuan macam mana kita lari jauh daripada yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Mudah-mudahan kiranya aku dan tuan dimudahkan Tuhan akan rezekinya. Pergi bagi pula satu ceramah maulid pula kat kawan main minta sedekah ni. Ahlan wa sahlan wa marhaban bik. Panggil dia mai. Jamu air sejuk segelas kat dia. Lepas tu kata dia apa abang, ni mai pada mana? Ni kata apa, ada rumah anak yatim tang mana? Budak-budak ada apa orang apa-apa semua bagus punya duk bagi kat dia. Abang pula kat dia, kita ni lagu ni lah. Kata kita syukurlah Tuhan bagi kita sihat apa-apa semua. Assalamualaikum, suruh dia jalan. Dia keluar dia kata dia ni pergi mengaji masjid Sultanah gambar baru ni dia kata lagu tu. Tapi agama ni nak abang apa kat kita, jangan kita herdik orang yang minta sedekah ni. Kita nak bagi, kita tak mau bagi, kita ada ke kita tak ada ke apakah, jangan kita herdik, jangan kita kata lebih kurang dekat depa ni. Itu yang dia nak abang. Dan kata kat dia, doakan dia, disampaikan Tuhan apa hajat Tuhan dan dicukupkan sihat dan afiat kepada Tuhan dan dikhabarkan kepadanya dengan perkara yang baik-baik. Tu dia ni yang kata Marbawi ni, dia suruh macam tu punya panjang. Sekarang banyak saya duka cita baru nak abang kata saya lah ni pun susah, tak dapatlah saya nak menyempurnakan kemahuan Tuan. Panjang. Duit tak bagi tapi panjang. Kan macam orang dulu kalau nak pergi meminang anak orang, ya Allah, punyalah buku pantun bawa. Ni kami main ni kena dengar ada satu kuntum apa ke, Allah kacau tuan-tuan. Saya tak mahu itu semua. Telefon dulu, abang kata ni nak pergi ni, anak saya dengan anak ni kata duk kawan lah apa-apa semua ni, hari Sabtu ni nak pergi. Oh, dia kata nak main apa ramai? Tak ada, saya pergi dengan perempuan saya ya, kata. Lagu tu ya. Saya pergi dengan perempuan saya ya. Ada kan melawak ni, tanya sungguh nak main apa ramai nak buat persediaan. Tak melawak saya pergi dengan perempuan ada orang kata. Ni kalau boleh belah sana pun tu sudah tunggu ramai-ramai sangat, dan paling utama janganlah duk main hak menang Johan pantun tu. Pasal kita nak cakap mudah ya, kita nak buat bagi jadi ya benda elok ni. Pipi abang sembang-sembang sikit lebih kurang apa yang patut-patut, tarikh-tarikh apa-apa semua. Kalau ada cincin tanda nak bagi sudah. Assalamualaikum, balik. Cantik. Lepas itu dia pula kata dia kata Ustaz, alhamdulillah mudah, dia kata. Memang mudah pun, jangan buat bagi susah buat apa. Kan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Islam ni inna dina yusrun. Islam ni mudah. Okey, baik dia kata
bagi tahu lagi tak habis lagi ni. Dia duk cakap dengan orang minta sedekah ni tak habis lagi. Dia kata tak dapatlah saya nak menyempurnakan kemahuan Tuan. Saya pun uzur, saya pun orang yang di dalam kesusahan. Tuan-tuan, kalau macam ni punya panjang, takut kawan minta sedekah pula bagi duit kat dia lagi. Nampak ni nak jadi macam tu. Dia kata saya pun uzur lah ni, dan saya pun satu orang yang di dalam. Saya duk baca kitab ni tuan-tuan ni. Saya duk baca kitab, memang dia syorkan macam ni. Saya pun dalam uzur lah ni, dan saya pun dalam kesusahan. Saya pun tiada wang dan tiada upaya untuk menolong. Semua macam ni dia duk bagi. Kerana dia kata saya pun terputih, tidak datang apa-apa pada saya hari ni. Doa abang saya pun miss banyak ni, tak ada apa ni. InsyaAllah, dia kata lain kali mai lain lah. Dia kata kalau boleh saya tolong lain-lain kali. Betul. Panjang kan. Dan dia kata ataupun saya sempurnakan kehendak Tuhan masa tu. Tengoklah kalau ke depan ni ada murah rezeki apa-apa, kita kira lain. Tuan ada bisnes kad dah bagi mai kat saya, kata dia. Apa saya buat tuan-tuan? Pasti ada orang minta sedekah lah ni, ada bisnes kad. Dia kata tak apa, ni nombor saya. Dia bagi kad tuan-tuan. Kita tengok jam lagi sekali. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pasal apa tuan-tuan? Pasal lah ni dia sudah jadi satu apa? Yes, sudah jadi satu bisnes benar ni. Sudah jadi satu bisnes. Tak bagus. Dia pemain dengan van, dia lepas, turunlah budak-budak ni semua. Bila duduk cakap lama dengan kita, dia ada abang long, dia main dorang. Duk main round tengok. Budak-budak ni pun cakap dengan kita, duk balik tengok. Cakap kita balik tengok. Rupanya sindiket yang menguruskan mereka. Ada tuan-tuan yang mengambil kesempatan dalam kesempitan hidup orang.